Kira-kira 12 jam lagi sebelum warga Sabah memilih dan berbaki kurang 4 jam lagi, kempen PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah akan berakhir. Esok adalah hari yang dinanti-nanti oleh warga Sabah untuk mereka menentukan parti mana yang bakal mentadbir kerajaan negeri. Parti mana yang dilihat mempunyai kelebihan dan berada di hadapan. Kita mahu bersama rakan setugas Nazri Kahar yang berada di Papar untuk perinciannya. Nazri, saat-saat akhir, apa yang boleh dikongsikan? Pastinya semua pihak akan bertumpu ataupun memberi tumpuan kepada Pilihan Raya Negeri Sabah bermula pada malam ini. Bagi penduduk negeri Sabah, pada malam ini mereka akan duduk di rumah dan petugas parti mereka akan membuat culaan terkini yang terakhir sebelum hari mengundi pagi besok. Dan di malam hari mengundi ini amat penting, begitu kritikal bagi semua parti dan juga calon. Ada beberapa pemboleh ubah yang akan dilihat dalam berbaki 4 jam sahaja lagi. Jadi kesemuanya ini penting dan antara kerusi yang menjadi tumpuan bagi Pilihan Raya Negeri Sabah adalah kerusi N42 Melalap. Dan Melalap ini akan memberi manifestasi beberapa kerusi lain ataupun kerusi panas yang akan menjadi tumpuan sepanjang Pilihan Raya kali ini. Jadi kita dengarkan sedikit mengapa kerusi N42 Melalap ini penting dan bagaimana calon menawarkan diri mereka kepada pengundi di Melalap. Ya, saya menyerahkan kepada kebijaksanaan pengundi di kawasan Melalap. Saya bertembung dengan Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah dan juga Naib Presiden Warisan. Dan ramai yang meramalkan ianya adalah satu persaingan yang sengit. Dan saya yakin dan percaya bahawa Barisan Nasional akan menempuh kejayaan pada hari esok. Adakah Melalap ini satu don yang begitu dekat dengan saudara Jamawi? Ya, saya sebelum ini bertanding dan menang di kawasan Dun Kemabung di sebelah ini. Dan sebenarnya saya lahir di kawasan Dun Melalap di Kampung Jawa Sembiling. Membesar di sini, bersekolah di sini dan ramai ahli keluarga di sini. Dan saya yakin dan percaya bahawa dengan hubungan saya dengan masyarakat sudah sekian lama yang memungkinkan untuk memudahkan saya meraih sokongan dalam pilihan raya pada kali ini. Pertamanya, kebanyakan rakyat melihat apa yang kita ingin buat. Dan saya menyediakan satu misi yang saya namakan Melalap Misi 2025. Dalam itu ada 8 komponen, aspek pertanian, perubatan, pendidikan, kemahiran tinggi, sumber manusia dan pelbagai lagi. Dan ianya menjadi satu tarikan sebenarnya kepada pengundi, terutamanya pengundi golongan 40 tahun ke bawah. Kerana mereka melihat apa misi. Saya mengundi calon A, apa dia nak buat. Saya memilih calon B, apa nak buat. Dan advantage saya, antara 6 calon, saya yang menyediakan manifesto untuk Melalap. Jadi saya yakin dengan ditambah lagi sokongan daripada ahli keluarga, sokongan daripada sahabat andai dan dengan adanya hala tuju bagaimana untuk kita membawa Melalap 5 tahun akan datang, menambahkan keyakinan pengundi untuk memilih Barisan Nasional. Calon BN Jamawi Jaafar boleh dijadikan contoh antara tokoh yang kontroversi tetapi menjadi tumpuan kerana beliau akan bertanding di kawasan Melalap. Ada beberapa tokoh penting juga bertanding di situ seperti Peter Anthony dan juga pimpinan kanan PBS yang akan bertanding di kawasan Melalap. Dan kawasan-kawasan lain yang penting juga amat signifikan untuk kita lihat seperti di Pintasan Tan Sri Pandika Amin Mulia yang membawa obor USNO yang disenyapkan hampir 20 tahun. Kalau di tempat saya melakukan secara langsung pada ketika ini di Papar, hanya berjiran iaitu di Bengawan. Datuk Seri Anifah Aman akan membawa obor Parti Cinta Sabah yang bertanding di kesemua 73 DUN. Jadi apa maksud tokoh etnik dan juga geografi Sabah termasuk dinamik politik tempatan begitu penting kerana persaingan kali ini dikatakan paling sengit dalam sejarah Pilihan Raya Negeri Sabah. Kita dengarkan apakah pemboleh ubah keputusan malam esok bersama Dr. Zaini Osman. Daripada pemerhatian JOPES, apa yang dapat saya konkludkan ataupun simpulkan
ada 4 pembeli ubah utama lah yang dapat kita perhatikan dalam sepanjang kempen ini yang menjadi game changer kepada tingkah laku bagaimana pengundi akan mengundi besok. Pertamanya adalah persoalan apa yang dipanggil sebagai developmentalism, iaitu tentang pemikiran tentang demokrasi, tentang perkara tentang hak, tentang liberalism. Ini saya nampak dalam kelompok-kelompok pengundi-pengundi kelas menengah di Sabah. Saya rasa mereka akan berpaksikan kepada elemen ini. Kemudian ada juga segmen pengundi yang akan menjadikan elemen primordial sentiment seperti suku, etnik, ataupun persoalan tempatan, soalan kenegerian, soalan kewilayahan sebagai kayu ukur untuk mereka mengundi besok. Dan juga ada kelompok-kelompok yang akan menyandarkan kepada elemen yang kita panggil sebagai parochialism. Ini juga akan dijadikan sebagai satu kayu ukur kepada pengundi untuk bagaimana mereka akan mencorak pengundian besok. Dan akhirnya satu lagi elemen yang saya rasa penting juga yang bakal mewarnai dan mempengaruhi corak pengundian besok adalah apa yang disebutkan sebagai persoalan federalism. Ini saya rasa 4 elemen besar lah yang diperhatikan oleh Geopas yang kami fikir kelompok para pendidik Geopas UMS rasakan bahawa akan menjadi a game changer kepada bagaimana keputusan akan ditentukan besok. Ada kejutan tak dari pemerhatian Geopas? Ya, seperti mana yang diumumkan oleh 2 badan penyelidik pilihan raya hari ini, iaitu Ilham Center yang mengatakan persaingan cukup sengit sehingga pada hari terakhir kempen, tetapi Warisan Plus sedikit mendahului. Sid Sabah melaporkan bahawa persaingan memang sengit di lapangan, tetapi memberi kelebihan sedikit kepada Perikatan Nasional dan juga Parti Gabungan Rakyat Sabah. Apapun, inilah persaingan yang begitu kritikal dalam menentukan kerajaan negeri Sabah esok dalam pandemik COVID-19. Adakah rakyat Sabah akan keluar beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab mereka, ataupun jumlah pengundi akan berkurang berbanding pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Lokman, amat kritikal.